Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua yang sudah hadir dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh berjumpa kembali pada hari ini, hari Selasa. Insya-Allah kita bersama-sama akan belajar bahasa Arab, tasrif muka surat 76. Muka surat 76. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, tuan-tuan semua, sebelum kita mula kelas ni, saya nak tanya dulu, adakah suara saya jelas ke tidak, tuan-tuan? Adakah suara saya jelas ke tidak? Saya nak pastikan dulu ni tuan-tuan semua. Sebab takut nanti bila saya dah mula, ternyata suara saya tak dengar. Sebelum tu jadi saya nak pastikan dulu. Jelas ke suara saya jelas ke tidak, tuan-tuan? Waalaikumsalam, Puan Ramlah. Waalaikumsalam. Okey, sila tuan-tuan semua, sila jawab dalam ruang komen. Adakah suara saya jelas ke tidak? Kalau jelas, insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita. Alhamdulillah, syukran Puan Rusnaini, Puan Ramlah, terbaik, syukran. Barakallahu fikum. Jadi, alhamdulillah jelas ya. Jadi tuan-tuan semua, hayya nabda darsana al-yaum bi qiraati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baiklah, tuan-tuan semua, kaifa halukum ayyuhas sadatul kiram? Apa khabar tuan-tuan semua? Apa khabar? Kaifa halukum? Semoga tuan-tuan semua yang sudah hadir ni dalam keadaan sihat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu bersemangat belajar bahasa Arab ya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah hari ini kita akan belajar tasrif muka surat 76. Tasrif muka surat 76. Alhamdulillah bil khair. Syukran Puan Ramlah. Syukran Puan Ramlah. Puan Siti Mazmin, alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Nurmah. Syukran Puan Rusnaini, alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah tuan-tuan semua sehat ya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, hari ini kita akan belajar tasrif muka surat 76. Muka surat 76. Waalaikumsalam Puan Zaitun. Tasrif muka surat 76, tuan-tuan semua. Tasrif muka surat 76. Okey, sebesarkanlah ya. Ini ni wazan dia apa? Wazan dia adalah fa'ala yaf'ilu ya. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Wazan dia tuan-tuan adalah fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Okey. Syukran Tuan Zainal. Prof Zainal. Barakallahu fikum. Sihatnya alhamdulillah. Jadi wazan untuk muka surat 76 adalah fa'ala yaf'ilu. Kita akan belajar ya, samalah macam yang semalam. Sama je macam semalam. Okey tuan-tuan ya. Waalaikumsalam Tuan Azizi. Okey. Jadi tuan-tuan semua, contoh perkataan yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu dalam muka surat 76 ni, dalam table tu, contoh ni kita ambil jara yajri. Jara yajri. Jara yajri ya. Jara yajri. Contoh perkataan ya.
yang mengikuti wazan muka surat wazan fa'ala yaf'ilu ni, muka surat 76 ni adalah jaro yajri. Waalaikumsalam Puan Nurmadiat. Betul, semalam ya. Semalam ada ya. Semalam ada kelas dia semalam. Semalam ada. Puan Nurmah tak datang semalam. Okey. Jadi, contoh perkataan yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu adalah jaro yajri. Sekarang tuan-tuan, betul. Okey. Sekarang tuan-tuan, sebelum kita cerita pasal bina-bina apanya dia, sekarang kita nak tengok dulu. Adakah wazan fa'ala yaf'ilu betul ke contoh dia jaro yajri? Kalau kita tengok dekat sini tuan-tuan, yang fa ni, saya bagilah warna biru ya. Fa dia ni sama lah dengan jim, warna biru. Okey. Yang ain dia sebagilah warna hijau lah ya. Ain dia sama dengan ra, warna sama ya. Ain, ra. Lam dia sebagi warna ni lah. Ni warna orange ya. Yang huruf illah dia sebagi juga warna orange. Tuan-tuan semua, ni tak cantik ya. Tuan-tuan semua, yang fa dengan jim sama baris dia, baris atas, sama-sama baris atas ya. Ain dengan ra sama juga baris atas. Tapi lam dengan huruf illah tak sama tuan-tuan. Huruf illah dia tak ada baris pun. Maknanya huruf illah dia sukun. Tak sama ya. Lam tu baris atas, huruf illah dia sukun. Maknanya tak sama tuan-tuan. Adakah wazan dia salah? Bukan. Wazan dia betul tuan-tuan. Jadi macam mana Ustaz? Kita nak menjelaskan jaro ni wazan dia adalah fa'ala Ustaz. Kita bagi bentuk asal dia tuan-tuan. Apa bentuk asal dia? Macam kita bincang sebelum ni. Bentuk asal dia adalah kita bagi ra, alif bengkok ni tuan-tuan, itu bukan kata dasar. Itu bukan huruf asal. Huruf asal dia apa? Huruf asal dia ya, tengok pada fi'il mudhari' ya. Jadi bentuk asal dia adalah jaroya. Kita bagi baris. Kita bagi baris yang sama dengan fa'ala tu tuan-tuan. Jadi bentuk asal dia apa? Jaroya. Macam tu tuan-tuan. Itu bentuk asal. Jadi kalau orang tanya, adakah jaro tu wazannya fa'ala? Betul. Lepas tu orang akan tanya, kenapa betul? Sedangkan lam dia baris atas, huruf illah dia tak ada baris pun. Tak sama dengan wazan pun. Cara kita menjelaskan, kita bagi tahulah bentuk asal dia apa dia? Jaroya. Macam tu tuan-tuan ya. Macam mana tuan-tuan? Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Waalaikumsalam Puan Misalma. Okey, hari ni cuti ya? Okey, boleh. Boleh tuan-tuan ya. Okey, alhamdulillah jelas. Jadi tuan-tuan kena ingat, lam dengan huruf illah tak sama, jadi kita bagi yang sama. Huruf illah dia kan ya sebenarnya kan, kita bagi baris atas biar sama dengan lam, sama-sama baris atas ya. Jelas. Macam tu juga yang fi'il mudhari' dia. Fi'il mudhari' dia kira-kira samakan. Lam dia tak sama dia dengan ya ni. Lam ni baris depan, ya dia fi'il mudhari' tak sama dia pada yang lam ya. Lam dia baris depan, ya dia baris mati. Kita samakan. Jadi bentuk asal dia apa? Yajriyu. Itu bentuk asal tuan-tuan. Bentuk asal ya. Bentuk asal. Itu bentuk asal. Bukan yang kita gunakan ya. Itu hanya bentuk asal. Kita tak gunakan yang tu. Dalam bracket tu kita tak gunakan pun. Cuma itu bentuk asal saja. Okey. Jadi dia berubah. Huruf ya tu berubah jadi alif bengkok. Kenapa berubah Ustaz? Nanti kita akan belajar pada bab i'lal. Yang yajriyu dalam bracket yajriyu tu, you tu baris depan, ya dia baris depan. Kenapa ya dia kena hilang baris dia? Sebab tu berubah jadi yajri. Kenapa ya dia jadi sukun? Itu nanti pada bab i'lal. Jadi semua dia, jaro tu asal dia jaroya. Yajri tu asal dia yajriyu. Kenapa boleh berubah daripada bentuk asal kepada bentuk yang kita nampak sekarang? Itu nanti pada bab i'lal insya-Allah, tuan-tuan ya. Okey. Fi'il madi, huruf illah tak ada baris Ustaz. Betul. Yang alif bengkok tu yang macam ya ya. Tapi ya dia tak ada titik. Betul. Jadi bentuk asal dia jaroya. Itu bentuk asal. Okey. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, secara tak langsung tuan-tuan dah tahu apa kata dasar dia. Kata dasar dia adalah ja, ra dan ya.
Ja, Ra dan Ya yang sejajar dengan Fa, Ain dan Lam ya. Fa dia adalah Jim, Ain dia adalah Ra, Lam dia adalah Ya. Kalau tuan-tuan dah tahu kata dasar dia Ja, Ra, Ya, maka apa nama bina dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa bina dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa bina dia tuan-tuan? Apa nama bina dia tuan-tuan? Kata dasar dia Jim, Ra dan Ya. Maka apa bina dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa bina dia tuan-tuan? Okey. Okey tuan-tuan semua, sila. Terbaik. Semua macam tu ya Ustaz. Betul, yang dalam table ni betul, sama. Sama semua ya. Dalam table ni sama semua. Betul. Bina Mu'tal, Masya Allah. Okey, Puan Nurmadiah, Puan Siti Mazmin, Puan Zaitun, Puan Nurmah, terbaik semua. Terbaik. Betul. Jadi dia bina dia apa? Ada huruf illah ni. Ada huruf illah. Kalau ada huruf illah, nama dia bina apa? Mu'tal. Mu'talun. Lepas tu huruf illah dia sejajar dengan lam. Huruf illah dia sejajar dengan lam. Nama dia mu'tal apa kalau huruf illah sejajar dengan lam? Mu'tal naqis. Mu'tal naqis. Macam tu tuan-tuan ya. Okey, alhamdulillah kita dah discuss mengenai bentuk asal. Bentuk asal tu apa dia? Yang sesuaikan dengan wazan, sesuai dengan wazan, maknanya wazan dia fa'ala, maknanya bentuk asal dia jaroya. Yaf'ilu, bentuk asal dia yajriyu. Samakan dengan wazan ya. Lepas tu kita dah cari kata dasar, kita dah tahu bina dia tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada yang selanjutnya, tuan-tuan semua faham ke tidak faham? Faham ke tidak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tidak faham tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Okey. Okey, faham ya insya-Allah? Okey, alhamdulillah semua tuan-tuan faham. Syukran. Sekarang kita berlatih memahami sirah, wazan dan makna perkataan dia. Macam biasa ya. Macam biasa. Kita akan belajar macam biasa. Okey, sirah. Lepas tu wazan. Okey. Sekarang tuan-tuan, okey, alhamdulillah. Sekarang tuan-tuan saya akan tanya kepada tuan-tuan, madza naqulu fil lughatil arabiyyati? Madza naqulu fil lughatil arabiyyati? Yang menangis ataupun orang yang menangis. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Madza naqulu fil lughatil arabiyyati? Yang menangis atau orang yang menangis boleh juga. Madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Yang menangis ataupun orang yang menangis. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Okey. Okey. Terbaik. Masya Allah. Puan Siti Mazmin terbaik. Puan Romlah belum lagi tu. Puan Romlah belum lagi. Belum. Puan Romlah tu Puan Nurmadiah. Puan Nurmadiah salah sedikit saja. Puan Nurmah betul. Puan Nurmah betul. Ada lagi nak jawab lagi? Ada lagi? Ada lagi nak jawab? Tak ada? Okey. Jadi tuan-tuan semua, apa bahasa Arabnya yang menangis atau orang yang menangis? Bahasa Arab dia adalah bakin. Bakin. Bahasa Arab dia apa tuan-tuan? Iaitunya bakin. Terbaik tuan-tuan, bakin. Sekarang tuan-tuan, saya nak tanya kepada tuan-tuan. Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa
Sirah dan wazan dia tuan-tuan. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua, apa sirah dan wazan dia? Sila. Okey. Okey. Terbaik Puan Siti Mazmin, terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa sirah dan wazannya? Okey, Puan Normadia, terbaik. Ada lagi nak jawab? Okey, Tuan Zainal, terbaik. Prof Zainal, terbaik. Masya Allah. Puan Ramlah, terbaik. Betul. Okey. Jadi sirah dia, Puan Ramlah, sekejap. Puan Ramlah fi'il madi, bukan fi'il madi ya. Bukan fi'il madi. Puan Nurmah, betul. Jadi sirah dia tuan-tuan adalah isim fa'il. Isim fa'il. Lepas tu, wazannya apa? Wazannya apa? Wazannya fa'ilun. Wazannya fa'ilun. Fa'ilun. Wazan dia apa tuan-tuan? Wazan dia adalah fa'ilun. Ustaz, yang ini pun tak sama ni Ustaz. Fa'ilun sini bakin tak sama pun Ustaz. Sebabkan tuan-tuan, bentuk asal dia apa? Bentuk asal dia adalah bakiun. Bakiun. Bentuk asal dia apa tuan-tuan? Itunya bakiun. Bentuk asal dia. Macam mana Ustaz tahu bentuk asal dia bakiun Ustaz? Sebabkan tuan-tuan, kata dasar ini akan asal perkataannya daripada baka. Baka ni kata dasar dia ba, kaf dan ya. Maka tuan-tuan kalau kita tengok daripada bakin, selepas kaf ni tak ada ya dia pun. Tak ada ya dia pun. Maka tuan-tuan, kita letakkan ya dekat ujung ni. Kita bagi ya dekat sana. Maka sama dengan wazan dia. Sama bentuk dengan wazan. Kita bagikanlah baris yang sama dengan wazan. Fa'ilun, maka di sini bakiun. Macam tu tuan-tuan. Okey? Boleh tuan-tuan semua? Bakiun. Jadi tuan-tuan, bakin bentuk asal dia adalah bakiun. Okey. Bentuk asal ya. Kita tak gunakan yang ni ya. Kita tak gunakan yang ni ya. Yang ini ni dibuang ya. Yang ya dia dibuang. Kita tak gunakan yang ni pun. Kita tak gunakan yang bakiun. Kita gunakan yang bakin. Yang ini kita tak pakai. Yang ni kita tak pakai. Kita buang saja tu. Okey. Yang kita pakai yang bakin. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan kejap ya. Kalau tuan-tuan nak buatkan bakin ni menggunakan alif lam ni, bakin ni kan tak ada alif lam ya. Bakin. Kalau tuan-tuan bagi dalam bentuk alif lam, jadi dia al-baki. Letak ya dia. Ada ya dekat ujung. Jadi kalau tuan-tuan bagi alif lam, maka ya dekat ujung tu ada semula. Letak semula ya dekat sana. Kalau ada alif lam, barulah ada ya dekat ujung dia. Kalau tak ada alif lam Ustaz, tak payah bubuh la dekat ujung. Tulis saja bakin. Kalau ada alif lam, letak ya dekat ujung. Kalau tak ada alif lam, jangan letak ya dekat ujung. Macam tu tuan-tuan. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan. Dalam ilmu nahu tuan-tuan, bakin dengan al-baki ni tuan-tuan, jenis isim apa tu tuan-tuan? Jenis isim apa tu? Dalam ilmu nahu ya, jenis isim apa ni tuan-tuan? Sebabkan dalam ilmu nahu ada 9 jenis isim. Isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, isim munsharif, asmaul khamsah, isim apa lagi? Isim asmaul khamsah, isim mangkut, isim mansur, jamak taksir. Betul, Tuan Azizi, betul. Nanti saya akan jelaskan insya-Allah ya, betul. Betul, Puan Siti Mazmin, betul. Ini nama dia apa? Isim mangkus dalam ilmu nahu. Isim mangkus. Jadi tuan-tuan semua, ini isim mangkus. Tuan-tuan kena ingat ya, apa tu isim mangkus? Isim mangkus yang ujung dia ada ya, sebelum ya bari bawah. Isim mangkusnya, ini isim mangkus. Jadi bakin ataupun al-baki, itu isim mangkus. Jadi tuan-tuan, isim fa'il sekarang ni pada bina sahih
pada muka pada bina nakis di muka surat 76 ni isim fa'il semua tu itu adalah isim mangkus tuan-tuan. Isim fa'il semua dia pada fi'il nakis semua. Betul. Tuan Azizi cakap tadi tu. Semua pada fi'il nakis isim fa'il dia adalah isim mangkus. Isim fa'il dia isim mangkus. Kita tengok tuan-tuan ya. Dari yang paling atas sekali isim fa'il dia. Paling atas sekali ya. Jarin isim mangkus. Atin isim mangkus, bakin isim mangkus, banin isim mangkus, jazin isim mangkus, hakin isim mangkus, hamin isim mangkus. Semua isim mangkus pada muka surat 76 ni isim fa'il dia. Jadi tuan-tuan sebenarnya pada bina naqis, semua bina naqis isim fa'il dia isim mangkus. Kalau tuan-tuan nak cek balik tu boleh tengok pada muka surat 69. Muka surat 69 tasrif isim fa'il dia juga isim mangkus. Muka surat 69 ya, isim fa'il dia ya. Kita tengok isim fa'il saja ya. Kita cari lagi yang bina nakis. Muka surat ya. Muka surat 54. Muka surat 54. Tengok isim fa'il dia. Ini ni muka surat 54, tabel yang bawah ya, bukan tabel atas ya, tabel yang bawah. Tabel yang bawah tu tuan-tuan itu bina naqis. Tengok isim fa'il dia tuan-tuan. Isim fa'il dia tuan-tuan itu juga isim mangkus dalam ilmu nahwu. Okey. Boleh lagi tuan-tuan nak cari, sila cari yang bina naqis, isim fa'il dia majoriti itu adalah isim mangkus tuan-tuan ya. Isim fa'il adalah isim mangkus. Okey tuan-tuan. Okey. Ustaz nak tanya isim maf'ul tu sama ke dengan maf'ulun bih? Beza ya. Beza antara isim maf'ul dengan maf'ulun bih. Isim maf'ul dengan maf'ulun bih. Itu nantilah ya. Sekarang okey, nantilah kita cuba bincang. Boleh nanti tuan-tuan ingatkan saya apa beza maf'ul dengan isim maf'ul dengan maf'ulun bih. Nanti bolehlah. Nantilah kemudian ya. Boleh ingatkan saya kalau saya lupa. Okey. InsyaAllah. Okey tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, isim fa'il pada bina naqis pada tiap-tiap wazan, itu isim fa'il dia isim mangkus dalam ilmu nahwu. Sekarang ni kita bincang muka surat 76. Isim fa'il tu semua tu isim mangkus dia. Sebab tu dia bakin, atin, banin, jarin, jazin, hakin, hamin, semua isim mangkus tu. Okey tuan-tuan, jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Okey. Jelas ya? Okey, nanti Puan Nurma nanti boleh ingatkan saya. Kalau saya terlupa sekarang, mungkin di kelas selanjutnya boleh ingatkan saya ya. Kalau saya terlupa ya. Sebab kan kalau saya masukkan pasal maf'ul dengan maf'ulun bih, isim maf'ul dengan maf'ulun bih, takut bercampur dengan tajuk kita. Boleh nanti ingatkan saya ya. InsyaAllah esok sebelum mula kelas boleh kita bincangkan. Okey, keliru. Keliru di mana Puan Ramlah? Keliru di mana? Jelas sikit. Okey. Nanti tuan-tuan akan jumpa lagi lah. Jangan risaukan. Nanti tuan-tuan akan jumpa lagi dengan masalah yang sama pada muka surat. Nanti akan jumpa lagi dengan masalah yang sama pada muka surat 85. Muka surat 85 akan jumpa lagi dengan masalah yang sama. Muka surat 85. Lepas tu jumpa lagi dengan masalah yang sama pada muka surat 89. Jumpa lagi muka surat 89-nya masalah yang sama. Nanti akan jumpa lagi pada muka surat itu saja. 85 dengan 89. Ada 2 kali kelas lagi. InsyaAllah kita akan bincang dengan yang benda yang sama. InsyaAllah. Bina fi'il dengan bina isim tak ada ya. Bina isim tak ada ya. Bina isim tak ada. Bina fi'il yang ada. Okey. Okey. Sekarang tuan-tuan kita teruskan. Okey. Madza naqulu fil lughatil arabiyyah?
Madza naqulu fil lughatil arabiyyah, tuan-tuan semua, madza naqulu fil lughatil arabiyyah, diceritakan, yang diceritakan, yang diceritakan. Madza naqulu fil lughatil arabiyyah, yang diceritakan. Sesuatu yang diceritakan ataupun yang diceritakan. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Madza naqulu fil lughatil arabiyyah, yang diceritakan atau sesuatu yang diceritakan. Madza naqulu fil lughatil arabiyyah. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan? Yang diceritakan. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen madza naqulu fil lughatil arabiyyah, yang diceritakan ya. Okey. Puan Ramlah, itu yang tadi ya. Mula-mula itu yang tadi ya, jawaban untuk yang tadi. Puan Siti Mazmin, betul. Tuan Azizi, betul. Puan Nurmah, itu yang tadi ya, isim fa'il tadi ya. Sekarang ni yang diceritakan, diceritakan ya, diceritakan. Okey, sila tuan-tuan semua, diceritakan. Madza naqulu fil lughatil arabiyyah. Okey, diceritakan, sesuatu yang diceritakan atau benda yang diceritakan atau yang diceritakanlah. Madza naqulu fil lughatil arabiyyah. Betul. Okey tuan-tuan, terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Apa bahasa Arab dia? Mahkiyun. 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 Okey, terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Okey tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan, sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan, apa sirah dia dulu tuan-tuan? Apa sirah saja dulu? Sirah saja. Tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen apa sirah dia tuan-tuan. Apa sirah dia tuan-tuan? Sirah saja dulu. Apa sirah dia tuan-tuan? Mahkiyun maknanya yang diceritakan. Apa sirah dia tuan-tuan? Tuan-tuan tulis saja dulu sirah dia dulu. Wazan tak payah dulu, sirah dia dulu. Apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Betul Puan Nurmah, betul. Betul. Itulah isi mafhum. Maknanya dah mafhum dah ya, dah faham Puan Nurmah ya. Tak payah kita jelaskan maknanya ni. Okey. Apa sirah dia tuan-tuan? Okey, masya-Allah, terbaik. Terbaik. Tuan Azizi, Puan Nurmah, Puan Siti Mazmin, Puan Nurmadiah. Puan Nurmadiah maf'ul itu bukan nama sirah ya. Puan Nurmadiah itu wazan. Kalau sirah isim maf'ul, isim fa'il, isim zaman, pakai isim nama dia. Okey. Puan Romlah betul isim maf'ul. Puan Nurmah, okey. Jadi ini ni sirah dia apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Yang diceritakan. Okey tuan-tuan ya, terbaik tuan-tuan, terbaik. Masya Allah. Sekarang tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan bagi apa wazan dia tuan-tuan. Apa wazan dia? Sila tuan-tuan semua, apa wazan dia tuan-tuan? Wazan dia lagi. Wazan dia tuan-tuan. Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Wazan dia apa tuan-tuan? Wazan. Sekarang wazan ya. Tadi sirah. Sirah dia isim maf'ul. Wazan dia apa tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia? Ada yang boleh? Wazan dia tuan-tuan. Wazan. Okey, sila tuan-tuan semua. Okey. Puan Siti Mazmin terbaik. Laju ya Puan Siti Mazmin ya. Masya Allah. Terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa wazan dia? Okey, ada lagi? Tak ada? Puan Nurmah terbaik. Terbaik. Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Okey. Wazan dia apa tuan-tuan? Wazan dia adalah maf'ulun. Wazan dia adalah maf'ulun. Okey tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan semua, wazan dia adalah maf'ulun. Okey.
Okey tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan, kalau kita tengok maf'ul itu wazan dia. Mahkiyun itu mauzun dia. Macam tak sama pun. Wazan dengan mauzun tak sama. Mauzun dia mahkiyun. Wazan dia maf'ulun. Sepatutnya wazan dengan mauzun kena sama. Sekarang tak sama pun. Macam tak sama tuan-tuan. Maf'ul, mahki. Tak sama tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, kalau tak sama ni kita cari bentuk asal dia. Apa bentuk asal dia? Kalau kelas saya dia dekat Zoom ya. Kita belajar mencari bentuk asal. Jadi tuan-tuan semua, apa bentuk asal ini? Kalau tak sama ni kita kena cari bentuk asal dia. Apa bentuk asal dia tuan-tuan? Bentuk asal dia senang saja. Pertama, samakan dengan wazan. Samakan. Samakan ya. Mim, samakan mim. Mim tambahan, samakan huruf tambahan dia. Lepas tu fa. Fa dia sejajar dengan ha. Kita bagi ha ya. Sebab kan kata dasar dia kan ini kan hakaya, haka kan? Haka. Kata dasar dia adalah ha, kaf dan ya. Yang sejajar dengan fa adalah ha, yang sejajar dengan ain adalah kaf, yang sejajar dengan lam adalah ya. Maka tuan-tuan kita kena samakan ni. Mim dengan mim, fa dengan ha, ain tadi sejajar dengan apa? Ain sejajar dengan kaf, kita bagi kaf dekat sini. Lepas tu waw tambahan, kita bagi tambahan. Lepas tu lam sejajar dengan apa tadi? Sejajar dengan ya. Maka tuan-tuan akan terjumpa bentuk asal dia, samakan baris dia ya. Samakan baris dia mahkuyun. Mahkuyun. Jadi tuan-tuan, bentuk asal dia adalah mahkuyun. Cuma ini bentuk asal. Bentuk asal ni berubah-ubah. Maka dia terakhir dia menjadi apa? Jadi dia mahkiyun. Ini hasil terakhir daripada perubahan dia. Iaitunya apa? Mahkiyun. Ini bentuk terakhir dia. Dah berubah-ubah. Maka ujung dia macam mana jadi bentuk dia? Jadi mahkiyun. Ini bentuk asal dia, dalam bracket tu bentuk asal ya. Dalam bracket tu bentuk asal. Mahkuyun itu bentuk asal. Kenapa berubah Ustaz? Itu dalam bab i'lal insya-Allah tuan-tuan ya. Kenapa dia berubah? Dia berubah tu, waw berubah jadi ya. Maka adalah berubah tuan-tuan. Itu dalam bab i'lal. Okey tuan-tuan semua ya. Jadi itu bentuk asal dia. Jadi kalau tanyakan mahkiyun tu wazan ni maf'ulun tak sama pun. Itu sama tuan-tuan ya. Kita kena tengok bentuk asal dan nampak daripada bentuk asal bahawasanya dia sama dengan wazan. Okey tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Jelas tuan-tuan ya? Okey. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Okey, kalau jelas macam tu, kita akan terus buat latihan lah. Buat latihan yang dekat bawah. Kita cuba yang nombor 3 lah. Nombor 3. Kita cuba yang nombor 3. Latihan nombor 3 ya. Kita cuba yang nombor 3. Yang nombor 3. Okey. Okey, nombor 3 tuan-tuan ya. Bacaan dia adalah ibki dah. Okey. Fi ala dzambiki. Ala dzambika ya, sorry. Ala dzambika. Okey tuan-tuan, yang ni pertama tuan-tuan. Okey. Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Bla 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 atas dosamu. Dosa engkau ya. Bla 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 ke atas dosa engkau. Okey, sekarang tuan-tuan semua yang warna kuning tu. Yang warna kuning. Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Okey, Tuan Azizi terbaik. Maka
Puan Siti Mazmin terbaik, bakar. Ada lagi nak jawab? Apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Apa fi'il madi dia? Sila tuan-tuan semua, apa fi'il madi dia? Puan Nurmadiah terbaik, bakar terbaik. Ada lagi nak jawab? Okey, fi'il madi dia Puan Zaitun terbaik. Okey, fi'il madi dia adalah bakar ya. Bakar. Terbaik tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen apa sirah dia tuan-tuan. Okey, Puan Nurmah tadi jawab bakar. Terbaik tu Puan Nurmah. Okey tuan-tuan semua. Sekarang tuan-tuan, apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia? Kalau bakar tadi tu maknanya menangis ya, setelah menangis. Jadi sini ni menangis ni. Menangis bla-bla, menangis ke atas dosa engkau. Sekarang tuan-tuan, apa sirah dia tuan-tuan? Okey. Puan Siti Mazmin terbaik, Tuan Azizi terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa sirah dia tuan-tuan semua? Okey, tak ada lagi? Puan Nurmah dia terbaik. Okey, jadi sirah dia apa tuan-tuan? Sirah dia adalah fi'il amar. Senang saja. Maknanya sini tuan-tuan tulisan dia adalah ibki. Kalau fi'il amar kan ibki ya, betul ya? Okey, dalam table boleh tengok, dalam table boleh nampak ibki. Okey. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan semua, sekarang apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan? Sekarang tulis dalam ruang komen apa wazan dia tuan-tuan. Wazan dia. Ada yang bertulis apa wazan dia? Untuk fi'il amar apa wazan dia? Tuan-tuan boleh rujuk muka surat 72, muka surat 72. Okey, terbaik. Puan Siti Mazmin, Puan Nurmadiah terbaik. Terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa wazan dia? Wazan dia adalah if-el. Wazan dia adalah if-el. Tapi Ustaz, macam tak sama je Ustaz. Sini ibki, tak sama punya if-el pun. Sebabkan tuan-tuan, kalau kita tengok tak sama pun. Ini 4 huruf, ni 3 huruf tak sama pun. Maknanya tuan-tuan ada huruf yang dihilangkan. Apa huruf yang dihilangkan tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tengok dalam tabel tu, ini kan asal kata kerja dia kan bakar. Ada huruf illah dekat ujung. Huruf illah pada fi'il amar ni, huruf illah dia dibuang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bentuk asal dia ada huruf illah dekat ujung tu. Ibki macam tu tuan-tuan. Ada huruf illah dekat ujung tu. Cuma huruf illah dia dibuang tuan-tuan ya. Huruf illah dia dibuang. Jadi pada fi'il amar ni, huruf illah yang dekat ujung, sebabkan ni bina nakis kan, ada huruf illah dekat ujung, huruf illah dia dibuang tuan-tuan ya. Macam tu tuan-tuan. Huruf illah dia hilang betul atau dibuang, dihazafkan tuan-tuan. Jadi sebenarnya ada huruf illah. Jadi bentuk asal dia adalah ibki. Macam tu tuan-tuan. Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Okey. Kalau jelas kita teruskan. Okey, jelas ya. Alhamdulillah. Kalau untuk fi'il amar ada huruf illah kena hazaf. Betul. Kalau bina dia bina nakis ya tuan-tuan semua ya. Kalau bina nakis ya. Kalau bina nakis, bila mana fi'il amar dia huruf illah dia dibuang. Alhamdulillah jelas. Syukran tuan-tuan semua ya. Okey, lepas tu bina dia. Okey, bina kita dah tahu tadi dah. Mu'tal nakis. Tak payahlah kita bincang lama-lama ya. Kalau bina kita semua dah tahu dah. Bina dia mu'tal nakis. Alhamdulillah tuan-tuan semua, kita sudah membincangkan atau discuss mengenai ilmu tasrif dia. Untuk ilmu tasrif ni tuan-tuan, faham ke tidak faham untuk ilmu tasrif ni? Maknanya tuan-tuan, kita kena cari fi'il madi, kena cari sirah dia, kena cari wazan dia dan kena cari bina dia bina apa. Itu ilmu tasrif.
Faham ke tidak faham tuan-tuan? Ataupun ada soalan sila tanyakan dulu. Okey. Faham ya? Alhamdulillah. Okey, kalau faham, kalau tak ada soalan, boleh kita teruskan kepada ilmu nahwu dia. Sekarang ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu. Pertama ibki. Okey, ibki. Pelan-pelan insya-Allah. Okey. Sekarang ibki. Ibki ni dalam ilmu nahwu. Sekarang kita fokus pada ilmu nahwu dia tuan-tuan. Ibki tu apa tuan-tuan? Ibki. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen apa tu ibki. Dalam ilmu nahwu macam mana kita nak mengi'rabkan dia. Ibki tu tuan-tuan. Sila tuan-tuan semua sila tulis dalam ruang komen. Ibki tu macam mana dia? Betul Puan Nurmah, terbaik. Ada lagi nak jawab? Terbaik, ada lagi? Okey, tak ada lagi. Okey, jadi ibki ni fi'il amar, betul ya? Fi'il amar. Ibki tu fi'il amar. Betul. Betul Puan Nurmadia. Dan tuan-tuan yang lain. Betul. Fi'il amar. Fi'il amar, tuan-tuan semua dah belajar ni. Fi'il amar. Fi'il amar dia mabni. Mabni ala apa? Tuan-tuan tadi dah tahu. Kalau dekat ujung dia ada huruf illah. Cuma huruf illah dia dihazafkan atau dibuang. Maka sini ni mabni ala hazaf harfil illah. Mabni dengan menghazafkan huruf illah. Jadi fi'il amar mabni ala hazaf harfil illah. Macam tu tuan-tuan ya. Cara panjang dia macam tu. Yang terbaik dia macam tu lah. Okey tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan, kalau ada fi'il mesti ada fa'il. Kalau ada fi'il wajib ada fa'il. Mana fa'il dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Mana fa'il dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Mana fa'il dia tuan-tuan? Betul. Terbaik tuan-tuan, betul. Mana fa'il dia tuan-tuan? Sekarang fa'il dia tuan-tuan. Sila tulis dalam ruang komen. Mana fa'il dia tuan-tuan? Betul, terbaik. Masya Allah. Puan Nurmah, Puan Siti Mazmin, Puan Nurmadia. Betul. Tuan Azizi, Tuan Zainal, betul. Prof Zainal, betul. Betul. Fa'il dia apa? Mustatir anta. Mustatir anta. Engkau menangislah. Ala ni tuan-tuan semua dah tahu dah. Haraf jar. Senang saja ni. Zambi ni selepas huruf jar, apa nama dia tuan-tuan? Selepas huruf jar, apa nama dia tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Selepas huruf jar, apa nama dia tuan-tuan? Apa i'rab dia? Macam mana kita mengi'rabkan dia? Selepas huruf jar. Tadi ala huruf jar, sekarang zambi. Apa nama dia tuan-tuan? Okey, terbaik. Puan Nurmah, Puan Siti Mazmin, terbaik. Ada lagi nak jawab? Selepas huruf jar. Okey, terbaik. Okey. Puan Siti Mazmin, Tuan Azizi, Tuan Zainal, terbaik. Selepas huruf jar nama dia isim majrur. Majrur dengan apa? Tanda jar dia dengan kasrah dekat ujung. Tuan-tuan semua, zambi dia tak punya alif lam pun. Tak punya alif lam. Tapi kenapa tak ujung dia tak boleh tanwin? Sepatutnya kan kalau kata nama, awalan dia tak ada alif lam, ujung dia wajib tanwin. Sekarang dia tak ada alif lam tapi dia tak tanwin pula. Kenapa tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Kenapa dia tak bertanwin? Sepatutnya zambin lah, tak ada alif lam pun. Kenapa sekarang dia tak bertanwin ba dia? Kenapa bukan bin? Kenapa bi? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Betul juga boleh Tuan Azizi, tapi belum tepat lagi. Puan Zaitun, Puan Siti Mazmin, Puan Ramlah, Puan Nurmadiah, terbaik. Jadi kita tulislah wahwa mudhaf. Jadi tuan-tuan semua, zambi ini tak boleh ujung dia bertanwin sebabkan dia mudhaf. Betul, Tuan Zainal terbaik. Puan Nurmah terbaik. Okey. Sekarang maknanya yang ka tu jadi apa tuan-tuan?
Ka tu adalah mudhafun ilaih. Sebabkan tadi dhambi dia mudhaf, maka ka tu jadi apa? Ka tu jadi mudhafun ilaih. Okey, terbaik, betul. Betul tuan-tuan semua ya. Terbaik. Jadi makna ayat ni apa dia? Makna ayat ni adalah menangislah, engkau menangislah atas dosa engkau. Menangislah sebab dosa engkau boleh. Macam tu tuan-tuan semua. Terbaik tuan-tuan. Masya Allah. Sekarang tuan-tuan, sebelum kita tutup, saya nak tanya kepada tuan-tuan, faham ke tidak faham dengan penjelasan Nahwu dia ni? Dengan perbincangan Nahwu dia. Faham ke tidak faham tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tidak faham? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Alhamdulillah faham ya. Alhamdulillah. Okey. Jadi itu sajalah tuan-tuan semua. Terima kasih banyak atas kehadiran tuan-tuan semua. Selamat bercuti tuan-tuan semua sebabkan hari ini cuti ya. Saya pun tengah bercuti ni. Belakang saya Menara Eiffel dekat Paris. Okey. Jadi insya-Allah mungkin saya akan balik lagi. Balik ke Indonesia mungkin. Sekarang kat Paris. Okey, jadi selamat bercuti tuan-tuan semua. Jumpa lagi di kelas selanjutnya. Jazakumullah khairan. Hayya nakhtatim darsana al-yawm bi du'ai kafaratil majlis. Hayya nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.